A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Baiklah, hari ini insya-Allah alhamdulillah kita bersyukur pada Allah SWT kerana Allah memberi kita kesihatan dan kemudahan untuk kita berada di usrah wanita Isma Kuala Lumpur lah. Usrah wanita yang dianjurkan oleh Isma Kuala Lumpur. Jadi saya mengucapkan selamat datang kepada semua yang baru ataupun yang baru pertama kali ataupun yang dah pernah join dah sebelum ni. Tahniah. Baiklah, sebelum kita mula, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nur Asyikin Azmi. InsyaAllah hari ini saya akan menyambung pembentangan daripada saudari Fahadah Zawani. Okay, kalau yang pernah join sebelum ni 2 minggu lepas, kita telah kongsikan daripada buku Mazayani juga, iaitu apa jenis saya mengenal Islam. Buku ni tentang saya mestilah menjadi seorang Muslim di sudut akidah kan. Jadi untuk minggu ni kita akan kongsikan saya tentang bab yang baru, iaitu saya mestilah menjadi seorang Muslim di sudut ibadah. Okay. Alright. Kalau kita sebut pasal ibadah kan, apa yang kita boleh kaitkan? Ibadah ni mesti kita akan teringat tentang solat, puasa, haji kan. Tapi sebenarnya ibadah dalam Islam ni adalah merupakan kemuncak bagi sifat kepatuhan dan kerendahan kepada Allah, dan ia juga adalah kemuncak betapa kita merasai keagungan Allah. Maksudnya ibadah tu bukan sekadar ritual, bukan sekadar benda yang kita selalu buat, tapi ibadah tu semuanya adalah kita merasai ketundukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berbeza orang yang beribadah dengan orang yang mengadakan upacara ibadah. Sebab orang yang beribadah ni kita tunduk dengan patuh, dengan rukun, syarat, anggota yang zahir. Ikuti yang besarnya hatilah. Maksudnya bila mana kita beribadah tu, kita memang merasai kita buat tu kerana Allah. Bukan sekadar benda tu adalah ritual. Berbeza ibadah dengan upacara ibadah tu. Jadi bila mana ibadah ni adalah satu macam anak tangga lah, ataupun perantaraan antara kita, antara hamba dengan Tuhan. Jadi bagaimana kita nak menghadirkan hati kita dalam beribadah kan? Sebab dia bukan sekadar kita menunjukkan zahir kita ibadat kita, macam kita solat kan, kita ambil air sembahyang, kita angkat takbir, itu yang zahir lah. Tapi yang secara yang tak nampak tu, hati kita tu adalah, adakah hati kita hadir dalam di saat kita beribadah tu. Itu yang penting kan, merasai ketundukan kita kepada Allah. Itulah ibadah dalam Islam tu kan, kemuncak untuk menunjukkan sifat kepatuhan kita, sikap kerendahan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saat kita beribadah tu, kita akan merasai betapa agungnya Allah. Itulah sebenarnya ibadah dalam Islam. Dan ibadat ni sangat memberi kesan sebenarnya dalam hubungan kita. Kalau orang yang seharusnya ibadah ni, kita ni ibadah ni adalah perantaraan antara hamba dengan Tuhan. Di mana kita beribadah dengan baik, hubungan kita dengan manusia pun juga akan baik. Orang yang baik dengan Allah akan baik juga dengan makhluk lain. Jadi kalau kita fahamlah tentang ibadah ni, kita akan sedar skop dia luas. Bukan sekadar solat, bukan sekadar puasa, haji, bukan itu sahaja. Skopnya meluas. Kita kena baik dengan Allah dan kita kena baik juga dengan manusia. Jadi makna kata ibadah ni, ibadah tu adalah perkataan, perbuatan, kepercayaan hati yang disukai oleh Allah dan diredoinya. Jadinya kalau kita fikirkan, kita pergi kerja tu, kita kena niat ibadah lah kan. Kita pergi kerja, kita buat kerja, kita kalau macam sekarang ni kita duduk rumah, kita masak,
Bukan masak maksudnya sambil-sambil kita bekerja kita masak, sambil-sambil kita kerja kita jaga anak. Itu semua sebenarnya adalah ibadah. Sebab ibadah tu adalah perkataan atau perbuatan, kepercayaan hati yang disukai oleh Allah. Allah suka kan kita buat perkara yang baik. Jadi kita pergi kerja tu benda yang baik. Kita menyediakan makanan untuk keluarga kita, benda yang baik. Kan? Kita memasak untuk bagi makan anak-anak kita makanan yang halal, makanan yang sihat pun benda yang baik. Jadi benda tu disukai oleh Allah. Jadi itu adalah ibadah. Jadi kita kena niatkan benda tu adalah ibadah. Sebab ibadah ni skop dia luas. Bukan hanya solat, bukan hanya puasa. Bila mana kita rasa ibadah ni skop dia luas, kita tak akan rasa macam kita akan rasa seronok lah. Kita akan rasa seronok sebab segala apa yang kita buat, bila mana kita buat tu diridhoi oleh Allah, akan menjadi satu ibadah untuk kita. Jadi bila kita buat ibadah, kita dapat pahala kan? So sebelum kita nak dapatkan pahala, kita kena niatkan apa yang kita buat tu kerana Allah. So bila kita buat tu, kita kena fikir Allah melihat kita. Kan? Kita jaga anak kita, kita masak, kita niatkan kerana Allah. Jadi benda tu akan jadi seronok. Dalam keadaan sekarang ni kita tak boleh keluar. Dalam keadaan sekarang ni kita mungkin dalam keadaan stres. Jadi kita kena anggap perbuatan kita di rumah, apa yang kita buat kat rumah, mengemas rumah, kita masak, kita jaga anak kita, itu semua ibadah kan. Kalau yang masih bujang, apa benda yang kita boleh buat kat rumah? Buat benda yang baik-baik lah. Buat benda yang baik-baik, jauhi benda yang lara tu pun perkara yang akan disukai oleh Allah lah. Benda apa? Kalau kita baca maksurat, kita bersedekah, itu pun ibadah. Semuanya kena niatkan kerana Allah. Okey, itu baru kita tengok definisi ibadah lah. So sebenarnya poin yang pertama adalah saya mestilah memastikan ibadah saya mempunyai hubungan dengan Tuhan yang disembah. Kan? Saya mestilah memastikan ibadah saya mempunyai hubungan dengan Tuhan yang disembah. Kalau tengok dalam buku ni adalah poin yang pertama lah. Poin yang pertama. Kan, inilah yang dikatakan menurut martabat ihsan dalam ibadah. Kalau kita tengok okey. Bagaimana kalau kita tahu kan, ada 3 peringkat kan, iman, Islam dan ihsan. Okey, iman ni kita tak nampak dalam hati. Iman ni dalam hati kita tak nampak, semua orang tak nampak kan, tapi dizahirkan, diselahkan ataupun dijelmakan melalui rukun Islam yang zahir, itu solat, puasa, zakat, haji. Itu penjelmaan rukun iman yang terpasat dalam hati kita. Itulah iman kan. Jadi yang mengawal segala benda ni adalah martabat ihsan tu lah, iaitu ihsan tu ialah kita sembah Allah seperti mana kita melihatnya. Jika benda tu tak sampai, kita ingatlah bahawa Allah Ta'ala melihat kita. Ihsan tu maksudnya kita beribadah, kita merasai ataupun kita melakukan ibadah tu seolah-olah kita melihat Allah dalam ibadah kita. Maksudnya bila kita solat tu, kita solat betul-betul di depan Allah. Macam itulah. Itulah martabat ihsan tu. Maksudnya kita kena pastikanlah ibadah kita tu ada hubungan seperti itu. Tapi kalau kita tak dapat rasa macam tu, kita kena ingat bahawa apa yang kita buat, ibadah yang kita buat tu, Allah Ta'ala melihat kita. Apa-apa sahaja kita buat ibadah kan. Tadi saya cakapkan ibadah tadi, kita memasak, kita basuh baju, kita kemas rumah. Kan, kalau kita tak dapat rasa kita lihat Allah, kita rasakan yang Allah melihat apa yang kita buat tu. Jadi bila mana kita rasakan Allah melihat apa yang kita buat, mesti kita nak buat dengan betul-betul kan. Macam kita seolah macam kita dipantau oleh bos. Bila mana kita dipantau oleh bos, kita mesti rasa nak buat dengan bersungguh-sungguh. Kita nak buat yang dengan betul-betul. Kita nak buat dengan proper. Macam itulah sepatutnya ibadah yang harus kita lakukan. Dan kita kena pastikan kita ni beribadah hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana orang lain, bukan kerana perkara apa lain, perkara apa-apa pun. Kita kena pastikan kita beribadah kerana Allah. Itulah martabat yang paling tinggi lah. Yang kita buat satu benda tu kerana orang lain. Jangan, kita mestilah
setting kita pertama, kita buat satu benda tu, kita beribadah ni kerana Allah. Dan semua kena ingatkan, tuan-tuan, cik-cik dan puan-puan sekalian, kita ingat balik ibadah tu skop dia luas, bukan saja solat, puasa semua tu, benda yang kita buatkan, perbuatan kita buat yang Allah redha tu adalah ibadah. Jadi kita kena pastikan yang apa kita buat dalam rumah ni ke, kita buat benda baik tu, kita kena buat yang betul-betul. Sebab kita tahu Allah memerhatikan apa yang kita buat. Okey. Baiklah, yang seterusnya. Poin yang kedua adalah saya mestilah melakukan ibadah dengan penuh khusyuk sehingga saya dapat merasai kelazatan serta kemanisannya, malah mendatangkan kekuatan kepada saya untuk berterusan mengerjakannya. Bagaimana kita nak rasai kelazatan ataupun kehangatan bila kita buat ibadah tu kan? Macam mana kita nak rasa hubungan intim kita? Bagaimana nak mengintimkan hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita beribadah tu? Bagaimana? Yang pertamanya kita kena gilap hati kita. Kita kena bersihkan hati kita. Kita kena dalam keadaan mana kita nak bersihkan hati kita? Dalam keadaan kita bertahajud. Bertahajud, kita bermunajat kepada Allah. Kerana time tahajud tu time yang tak ada orang. Time tu kita boleh berdoa, kita boleh mohon pada Allah dengan sungguh-sungguh kan. Munajat ni maksudnya kita berbisik. Bukan kita cakap kita zikir kuat-kuat sampai mengganggu orang lain, tak. Bermunajat ni maksud kita berbisik kan. Kita berbisik, kita kepada Allah. Dan waktu tahajud tu lah adalah waktu yang terbaik untuk kita bermunajat, sebab time tu adalah time yang tenang kan. Yang tenang, time orang tidur, kita bangun, kita bermunajat pada Allah, mohon pada Allah supaya Allah bersihkan hati kita. Allah hadirkan kemanisan dalam waktu kita beribadah, kemanisan untuk melakukan kebaikan. Itulah yang kita boleh mohon pada Allah kan. Jadi kita berbisiklah pada Allah time waktu malam kita bangun tahajud tu. Dan pada waktu tahajud tu juga kita akan dapat rasa macam ketenangan tu akan membuihkan atau menghasilkan kemanisan dalam saat kita beribadah tu sebenarnya. Dalam keadaan orang tak nampak kita beribadah, dalam keadaan yang mungkin keadaan tu kita Allah bagi kita kekuatan untuk bangun malam kan. Mungkin Allah pilih kita untuk bangun malam, Allah pilih kita untuk berdoa, Allah nak mendengar rintihan kita, Allah pilih kita, Allah jentik hati kita untuk berdoa, dan time tu Allah hadirkan kemanisan dalam ibadah kita. Jadi pentingnya solat malam kan. So pentingnya kita banyak bermunajat, banyak berdoa kepada Allah supaya Allah bersihkan hati kita, supaya kita mudah merasai kemanisan dalam beribadah kan. Supaya kita rasa tak cukup untuk nak beribadah ni, rasa macam tak puas. Contohnya macam mengaji, tak puas nak mengaji. Hari ni baca 2 muka surat je, tak puas nak baca 2 muka surat je. Rasa macam nak kena habiskan juga 1 juzuk. Itu maksudnya kita rasa macam ada kekuatan, kita rasa macam seronoknya dia baca Quran. Macam tu juga macam kita bersedekah kan. Bersedekah sebelum ni kita bersedekah hari Jumaat je. Tak cukup sedekah Jumaat ni, nak sedekah satu hari mestilah ada sedekah. Rasa macam seronok bersedekah. Itu maksudnya kemanisan. Allah berikan kita rasa seronok buat kebaikan. Jadi kita nak dapatkan rasa macam tu, kita kena bermunajat, kita kena mohon pada Allah. Allah bersihkan hati kita, Allah datangkan kita rasa kemanisan tu. Okay. Baiklah, yang seterusnya yang ketiga. Yang ketiga, saya mestilah beribadah dalam keadaan hati saya merasai kehadiran Allah, membuang dan melupakan kesibukan dunia dan hiruk pikuknya. Beribadah dalam keadaan ini, seperti inilah yang dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kalau dalam ni kan, dalam buku ni, hadis ni ada menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak memandang kepada sembahyang lelaki yang mengerjakan tanpa kehadiran hati berserta gerak badannya. Dan dalam hadis yang seterusnya juga, yang hadis ni adalah daripada Imam Hasan Al-Basri berkata, setiap sembahyang yang tidak disertai kehadiran hati, maka ia adalah lebih hampir kepada siksaan. Okey, kalau kita tengok, kalau kita bacalah hadis ni kan, kita rasa, ya Allah, aku ni macam tak payah nak ibadah lah, sebab
hati tak bersih lagi kan. Tapi sebenarnya hadis ni adalah di mana Imam Hasan Al-Basri dia berkata dengan orang setara dengan dia, dengan ahli ibadah, dengan ahli qulub, itu orang yang bersih hatinya. Kalau kita baca ni kita pun rasa tak macam takut pakat ramai-ramai tak solat lah sebab hati tak bersih kan. Jangan macam tu, sebab itu adalah permainan syaitan. Kita teruskan, kita buat je ibadah sehingga Allah menghadirkan kita rasa khusyuk dalam ibadah kita. Kan? Kita teruskan je beribadah sehingga Allah membantu kita, memberikan kita kekhusyukan, membantu kita merasai kehadiran Allah dalam ibadah kita. Kan, jangan disebabkan kita baca hadis daripada Imam Hasan Al-Basri ni, kita terus takut sebab hati kita tak bersih. Kan, kita tak pernah hadirkan hati dalam solat kita masih lagi ingat dunia kan. Jadi kita takut. Takut tu permainan syaitan kan. Jangan rasa tahu, kita terus buat, kita terus mohon pada Allah supaya Allah ampunkan dosa kita. Mungkin disebabkan dosa kita tu menyebabkan kita macam tak boleh fokus dalam solat, kita tak boleh fokus ingat benda lain. Sebab tu bila mana kita solat kan, kadang kita kena baca Auzubillahi minasyaitonirrajim kan. Kadang ada orang baca Qul a'udzu birabbin nas sebelum solat. Ada juga macam tu. Kita nak betul-betul nak rasa macam bersungguh-sungguh untuk khusyuk tu dalam solat kan. Begitu juga dengan ibadah kita yang lain lah kan. Okey. Sangat seronok lah kan bila mana kita dapat menghadirkan betul-betul hati kita saat kita bersolat. Kita tak ingat apa-apa dah. Kita solat tu memang kita rasa kita bercakap dengan Allah. Dah kita tak ingat benda lain. Kalau kita angkat takbir Allahu Akbar terus, kita terus fokus pada Allah SWT. Rasa macam Allah seronoknya kalau rasa macam tu kan. Tapi kadang kita tak rasa macam tu sebab kadang kita teringat kerja kita tak siap. Kadang kita teringat kita tengah berebut nak solat sebab anak kita tengah menangis. Ataupun kita tengah solat dengan keadaan lapar. Banyak benda yang menyebabkan terganggu solat tu. Jadi bagaimana kita nak dapatkan khusyuk, khususnya dalam solat tu, kita kena membereskanlah benda yang menjadi gangguan pada solat tu. Dan kita cubalah solat di awal waktu lah. Sebab solat akhir waktu ni dah menyebabkan kita nak solat dengan tergesa-gesa kan. Jadi kita cuba solat di awal waktu. Bila kita solat di awal waktu, Allah pun akan memberikan kita masa yang panjang. Kita akan rasa masa kita lepas tu macam lapang kan. Sebenarnya. Dan bila kita solat awal waktu tu, kita tak akan fikir dah. Kita akan rasa lebih tenang. Jadi kita kena cuba cari apa yang menyebabkan kita rasa tak khusyuk dalam solat. Kita settlekan perkara itu dulu. Kalau tak makan dulu kan. Kalau anak nangis, bagi susu anak dulu. Lepas tu kita solat kan. Moga-moga Allah memberi kita menghadirkan hati kita dalam kita solat tu kan. Okey. Yang seterusnya, yang keempat, saya mestilah beribadah dalam keadaan sentiasa ingin menambahnya, tidak merasa cukup dan tidak kenyang. Bahkan saya perlu menghampirkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunat sebagai menyahut seruan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey. Kalau dalam hadis kursi kan, wa ma taqarraba ila abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Di mana Allah berfirman, sesiapa yang memusuhi kekasihku maka aku akan mengisytiharkan perang terhadapnya. Kekasihku tu maksudnya apa? Kekasihku tu adalah orang yang beriman kan. Kalau kita memusuhi orang yang beriman, maka Allah mengisytiharkan perang terhadap kita kan. Maksudnya seterusnya apa yang Allah kata lepas tu, tidak ada satu pun perbuatan mendekatkan diri kepadanya yang lebih Allah cintai selain daripada kewajipan yang Allah fardukan kepada kita. Maksudnya amalan yang paling besar adalah amalan fardu. Amalan fardu tu lah adalah amalan yang paling besar lah. Yang Allah suka, yang Allah cinta, kita lakukannya dengan sungguh-sungguh. Dan kita amalan sunat tu adalah satu amalan yang kita buatkan, yang menjadikan kita lebih bertakarub kepada Allah. Maksudnya membuatkan kita lebih dekat kepada Allah dengan amalan sunat. Tapi yang paling utamanya, amalan yang paling utamanya amalan fardu tu kan. Amalan fardu tu solat 5 waktu tu lah. Tapi yang sunat tu adalah amalan yang menambahkan
menambahkan rasa hampir kita kepada Allah. Jadi kita kena seimbanglah antara fardu dan sunat. Jangan kita lebihkan benda yang sunat sampai kita mengabaikan yang fardu tu. Macam mana? Apa yang masukkan kita melebihkan yang sunat lebih sampai mengabaikan yang fardu? Contohnya kan macam solat fardu, kita mungkin baca Qul Huwallahu Ahad sahaja sekali. Lepas tu tapi amalan sunat tu, contohnya solat hajat, kita baca Qul Huwallahu Ahad tu banyak kali, 3 kali, berapa kali ada. Maksudnya lebihkan pula yang sunat daripada yang fardu, kan? Sedangkan yang fardu tu adalah amalan yang paling besar yang Allah lebih sukai kita lakukan. Tapi jangan kita pula meninggalkan amalan sunat tu, kan? Jadi kalau solat sunat ni kan, ini yang kita mesti jagalah. Solat sunat yang kita, kalau kita boleh jaga, kita jaga ni 12 rakaat ni. Kalau tengok hadis tu kan, dari Aisyah, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang sentiasa mengerjakan solat sunat 12 rakaat. 12 rakaat tu maksudnya solat sunat sebelum subuh. Okey, 2 rakaat. Okey. Solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Okey, itu dah berapa rakaat? 6 rakaat. Selepas zuhur 2 rakaat. 4, 6, 8 rakaat. Lepas tu selepas maghrib 2 rakaat. Tu dah 10. Lepas tu selepas isyak 2 rakaat, tu dah 12. Maksudnya sesiapa yang dapat melakukan amalan sunat ni, solat sunat ni 12 rakaat ni satu hari semalam, jadi apa yang ditawarkan, Allah menawarkan, Allah akan memintakan kita rumah di syurga. Rumah di syurga, kan? Maksudnya itu tawaran lain yang Allah tawarkan kepada kita. Kalau kita boleh buat solat sunat, kan? Solat sunat yang lain. Jadi sekarang kita, dalam keadaan sekarang ni, kita mampu tak buat solat sunat tu? Mungkin kita rasa tak sempat, kan? Kita semua benda kita rasa tak sempat, kan? Sebab macam rasa macam tak cukup je keadaan sekarang ni. Lagi kita bekerja kat rumah ni macam rasa masa macam lagi pack, kerja macam lagi banyak, macam tak tentu masa kerja, kan? Betul tak? Macam tak tentu masa. Jadi macam rasa tu rasa lagi pack, lagi singkat. Tapi sebenarnya kalau kita cuba hari ni, kita buat solat sunat yang 12 rakaat ni, kan? Cuba, kan? Kalau kita boleh buat tu, terbaiklah, kan? Teruskan. Sebab tawaran yang Allah bagi tu, Allah menawarkan kita sebuah rumah di syurga, kan? Mungkin kalau kita tak mampu buat sampai 12 rakaat tu, kita boleh cuba untuk solat sunat sebelum subuh dulu, kan? Solat sunat sebelum subuh, solat sunat selepas maghrib, ataupun selepas isyak, kan? 2 rakaat. Dan selain solat sunat tu, ataupun kita panggil solat sunat rawatib tu, kita boleh juga tambah dengan solat sunat witir 3 rakaat tu, dan solat sunat duha, kan? Dan segala apa amalan solat sunat ni sebenarnya adalah ibarat dia kain perca yang menampung lubang-lubang pada kain kita. Mungkin amalan fardu kita tu tak cukup, amalan sunat ni lah yang menampungnya. Tapi kita tak boleh mengabaikan yang fardu tu lah. Yang fardu tu lah yang wajib kita tunaikan. Yang wajib kita bagi perhatian. Kan? Bila mana kita rasa nak menambah ni, rasa tak cukup tu, maksudnya itulah kita tak cukup dengan amalan fardu tu, tambah dengan amalan sunat tu, terbaiklah, kan? Untuk menyahut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Okey, kat sini okey, itu saja. Seterusnya yang kelima, saya mestilah mengambil berat terhadap ibadah qiyamul lail. Qiyamul lail. Serta melatih diri melakukannya sehingga ia menjadi satu kebiasaan. Kan? Ini adalah kerana qiyamul lail itu adalah sumber kekuatan yang memantapkan iman. Okey. Kalau kita tengok ni daripada Allah SWT berfirman dan surah Al-Muzammil, sesungguhnya bangun di waktu malam adalah lebih tepat untuk khusyuk dan bacaan Al-Quran pada waktu itu lebih berkesan. Okay. Seterusnya itu ayat surah Al-Muzammil, ayat surah yang ke-73 ayat 6. Okay. Seterusnya Allah juga menerangkan sifat hamba-hamba yang mukmin. Dalam surah Az-Zariyat Allah berfirman,
Surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18, Allah berfirman, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Itulah sifat orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Maksudnya sedikit sangat tidurnya dan pada waktu malam tu mereka bangun untuk memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Okey, seterusnya kan dalam surah As-Sajdah. Surah As-Sajdah surah yang ke-32 ayat 16 di mana dalam tu Allah berfirman, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maksudnya lambung tu maksudnya badan mereka, paru-paru lah kan. Maksudnya rusuk tulang rusuk. Jauh daripada tempat tidur ni. Maksudnya mereka tak tidur. Tapi mereka bangun berdoa kepada Allah kan. Tapi kan nak bangun sembahyang malam ni bukan satu benda yang mudah kan. Memang satu benda yang sukar. Tapi kita macam mana kita nak biasakan, kita ikut. Kita ni macam mana orangnya kan. Kalau kita jenis tidur tu macam tidur mati, susah nak bangun, kita cubalah solat dulu sebelum tidur. Solat-solat witir sebelum tidur. Tapi kalau kita yakin kita boleh bangun, itu lebih baiklah kita bangun malam. Itu lebih baik. Tapi kalau kita rasa memang tak mampu nak bangun, dah tidur lambat sangat, kita solatlah sebelum tidur. Kan? Tapi ada juga amalan solat lain yang baik dikerjakan selain solat qiyamul lail, iaitu solat duha, solat tarawih semua tu kan. Lepas tu amalan sunat lain, puasa Isnin Khamis, puasa hari Arafah, puasa hari Ashura kan. Ini adalah antara amalan-amalan sunat yang baik dikerjakan lah. Antara lain lah selain qiyamul lail lah. Maksudnya kalau kita tak mampu untuk mengerjakan qiyamul lail tu, kita bolehlah buat amalan sunat yang lain kan. Tapi qiyamul lail ni lah yang akan memantapkan iman kita. Sebab itulah benda tu sukar. Bila benda tu sukar, maksudnya tak semua orang mampu buat. Hanya orang yang kuat azam itu, kuat keinginannya tu yang mampu untuk bangun malam. Di mana kita bangun malam tu, Allah menambahkan keimanan kita kan. Allah meneguhkan iman kita. Kan? Jadi itulah sebenarnya kelebihan qiyamul lail tu. Tapi kita tak mampu nak bangun qiyam, kita bolehlah juga buat benda-benda yang sunat lain kan. Contohnya ni lah yang saya tuliskan ni. Apa lagi? Ni saya sharekan lah kan. Amalan sunat lain selain qiyamul lail, iaitu berpuasa pada hari Arafah kan. Macam yang lepas, sebab itu hari Arafah 9 Zulhijjah kan. Hari Arafah lah hari afdal. Siapa yang berpuasa pada hari Arafah tu, ia akan menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Okay, seterusnya puasa pada hari Ashura. Okay, puasa hari Ashura ni akan datang kan. Pada hari Selasa ni kita akan masuk bulan baru kan, tahun baru kan, tahun baru Islam, 1 Muharram. Nanti pada 10 Muharram nanti kita boleh puasa hari Ashura kan. Seterusnya puasa pada hari Isnin Khamis. Lepas tu kita puasa 3 hari pada setiap bulan. Orang kata kalau kita boleh tahu juga ialah hari putih kan. Maksudnya hari pada malam bulan mengambang. Itu 13, 14 dan 15 pada setiap bulan Islam. Kita boleh puasalah pada hari tu. Okay. Lepas tu puasa selama 6 hari pada bulan Syawal lah. Macam kita buat cakap puasa 6 tu kan. Puasa 6. Okay. Okay, jelaslah yang tu kan. Baiklah, yang seterusnya, yang ke-6, saya mestilah meluangkan waktu tertentu untuk membaca Al-Quran dengan cara merenungi maksud dan pengajarannya terutama di waktu duha. Okey. Kenapa waktu duha kan? Okey. Tengok firman Allah dalam surah Al-Isra, surah yang ke-17 ayat 78. Sesungguhnya membaca Al-Quran di waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Kan? Sebab itulah dia kata terutama ni di waktu duha sebenarnya, di waktu fajar lah sebenarnya kan, di waktu fajar. Di waktu awal pagi. Ketika itu disaksikan oleh para malaikat.
Jadi bila mana kita membaca Al-Quran tu, kita kena tadabur. Tadabur, kita kena berfikir, merenungi dengan khusyuk dan sedih. Kita tadabur kan, mungkin ada dalam kalangan kita baru pertama kali dengar perkataan tadabur kan. Apa itu tadabur? Tadabur ni maksudnya kita memerhatikan makna ayat Al-Quran tersebut dan kita korek, kita fahami isi kandungannya secara umum lah. Dia berbeza dengan tafsir. Tafsir ni hanya orang yang berkelayakan yang boleh mentafsirkan ayat Al-Quran tu. Tapi mentadabur ayat ni, kita semua perlu mentadabur ayat Al-Quran. Kalau kita tak tadabur ayat tu, macam mana kita nak menghayati apa yang Allah pesan, apa yang Allah kata dengan kita tu, kita tak boleh faham kalau kita tak tadabur. Kalau kita hanya baca saja ayat Quran tu, kita tak baca maksud, kita tak faham. Jadi pentingnya kita kena tadabur ayat Quran tu. Maksudnya kita baca ayat Quran tu, kita tengok apa maksud dia. Allah suruh kita, Allah bagi kita peringatan. Kalau surah wal askan, demi masa, sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Jelas kat situ. Surah tentang masa kan. Kalau kita tak baca maksud, kita tak tahu. Tapi kat situ kita baca, kita tengok pula maksudnya, punya Allah nak bagi kita peringatan tentang masa. Okay. Di sini saya tunjukkanlah kan. Tadabur ni kita tak perlukan orang tu penuhi syarat pun. Kita tak belajar, kita tak ambil bidang agama ke, boleh, sebab Allah SWT telah menjadikan Al-Quran tu mudah untuk difahami secara umum. So tadabur ni secara umum. Kan? Dalam surah Al-Qamar kan, Allah berfirman, dan sesungguhnya kami memudahkan Al-Quran itu untuk diambil peringatan daripadanya. Maka adakah yang mahu mengambil peringatan? Maksudnya Al-Quran ni Allah mudahkan untuk kita. Maksudnya bukan orang yang tidak pandai baca ibu agama je boleh ambil peringatan pada Al-Quran ni, tak. Kita yang orang biasa pun kita boleh ambil peringatan pada Al-Quran ni dengan kita mentadabur ayat Al-Quran. Jadi tadabur ni diwajibkan pada semua umat Islam. Bahkan Allah SWT pun menyeru seluruh umat Islam, seluruh umat manusia ni untuk mentadabur ayat Al-Quran. Menerusi firman Allah, dia kata di surah Muhammad, setelah diterangkan yang demikian, maka adakah mereka sengaja tidak berusaha memahami serta memikirkan isi ayat Al-Quran? Atau telah ada di hati mereka kunci, penutup yang menghalangnya daripada menerima ajaran Al-Quran? Dan kata kat sini, memang Allah nak kita memahami ayat Al-Quran tersebut. Jadi kita kenalah tadabur ayat. Kita baca tu, kita tadaburlah ayat Al-Quran kan. Di mana kita tadabur tu, kita akan rasa macam, ya Allah, sayangnya Allah, ya Allah, sayangnya Allah buat kita, bagi peringatan untuk kita, bagi peringatan kita daripada buat benda-benda yang tak baik. Bagi kita tips macam mana kita nak dapat syurga, bagi kita tips macam mana kita nak jadi anak yang baik, macam-macam benda. Bagi kita tips macam mana kita nak jaga aurat, bagi kita panduan hidup yang memang lengkap dah dalam Al-Quran tu kan. Jadi kalau kita tak ambil peluang untuk kita mentadabur ayat Al-Quran itu, satu kerugian untuk kita. Jadi kita cubalah ambil masa untuk kita mentadabur ayat Al-Quran tu. Kita baca Al-Quran, kita tengok maksud dia. Sebab tak semua ayat Al-Quran yang sukar untuk difahami. Kadang kita baca pun kita dah boleh faham dah apa yang Allah nak sampaikan dalam ayat tu kan. Okay. Jadi kesimpulan dekat situ, kalau kita tengok tafsir tu, tafsir ni adalah satu cabang ilmu yang khas untuk mengetahui makna sebenar ayat-ayat Allah. Manakala tadabbur ni merupakan usaha untuk mengetahui makna umum ayat. Kalau tafsir ni memang kita kena, memang makna yang sebenar lah, dia memang terperinci lah. Kalau tafsir tu kan, kalau tadabbur ni yang umum lah kan. Jadi banyak syarat lah, ada syarat-syarat yang ketat untuk kita menafsir Al-Quran ni. Tapi kalau tadabbur tu hanya perlukan kefahaman umum. Okay. Jadi macam tadilah, tadabbur ni memang wajib pada setiap Muslim. Manakala tafsir ni hanya wajib pada yang mampu dan berkelayakan sahaja. Jadi tadabbur ni juga merupakan tujuan penurunan Al-Quran itu sendiri, iaitu kita ambil iktibar daripada ini dan kita mengamalkannya. Kita ambil iktibar dan kita seterusnya kita mengamalkannya. Kan? Kalau macam tafsir itu adalah ilmu yang mengetahui tentang ayat Al-Quran
Dan ia merupakan wasilah untuk mencapai maqasid penurunan Al-Quran. Jadi kalau kita nak tengok tafsir, kita boleh-bolehlah macam tafsir fi zalil Quran kan. Jadi memang dia sangat terperinci lah kan. Kalau kita nak tahu maksud ayat tu yang terperinci, kita buka tafsir. Banyaklah tafsir yang kita boleh tengok kan. Macam saya tengok tafsir fi zalil Quran kan. Okay. Saya nak kongsikan jugalah kan. Dalam ni juga daripada ada hadis kan yang menyatakan bahawa inna hadzal Qur'ana nazala bi khuzanin fa idza qara'tumuhu fabku fa in lam tabku fatabaku. Maksudnya sesungguhnya Al-Quran ini turun dengan kesedihan, maka apabila kamu membacanya hendaklah kamu menangis. Sekiranya kamu tidak menangis, hendaklah kamu buat-buat menangis. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya nak katanya Al-Quran ni kan, kalau kita baca Al-Quran, kita tak mampu untuk menangis, tak bolehlah kita nak ambil bawang ke apa nak kasih menangis kan. Tak ada sampai macam tu. Nak katanya kalau kita tak mampu juga untuk bila mana kita tadabbur Al-Quran tu kita sampai nak menangis, kita pergilah baca ayat-ayat tentang syurga neraka, ayat tentang azab siksa, pasal hari akhirat, pasal hari kiamat kan. For sure kita akan sedih, kita akan rasa macam hiba ni kan, kat situ kan. Sebabnya ayat Al-Quran tu memang sepatutnya kita akan rasa sebab lah kan, kerana ayat Al-Quran tu sendiri merupakan peringatan. Maksudnya Allah SWT bagi peringatan kepada kita. Kita mesti rasa sedih sebab kita kadang-kadang kita lupa. Kadang-kadang kita lupa Allah, peringatan yang Allah bagi kepada kita tu. Jadi bila kita baca tadabbur ayat tu, kita rasa macam ya Allah, kenapa aku leka, kenapa aku buat benda ni, sedangkan Allah dah ingatkan kita supaya kita jadi orang yang beriman, suruh kita jangan mengumpat, suruh kita jaga aurat, tapi kita buat juga. Nak katanya gitulah. Sebabnya bila kita baca tadabbur ayat tu, kita rasa ya Allah sedihnya aku tak mampu macam tu kan. Macam itulah keadaannya. Sepatutnya kita akan rasa sedih. Sebab tapi kalau sebenarnya rasa sedih itu satu rahmat. Sebenarnya rahmat Allah bagi kat kita. Rahmat kita mampu rasa sedih tu rahmat kan. Maksudnya bukanlah satu orang kata aku ni cengeng lah saya sedih. Tak. Kita rasa sedih bila kita baca tadabbur tu satu rahmat Allah bagi pada kita. Maksudnya kita rasa sedih, kita rasa macam kita rasa bermuhasabah. Kita rasa ya Allah ya Tuhanku, astagfirullahalazim, gitulah kan. Okay, berkenaan dengan cara untuk hadirkan rasa sedih ni, saya kongsikan sikit kata-kata daripada Imam Al-Nawawi rahimahullah, cara untuk dapatkan hadirkan rasa sedih dalam jantung hati kita bila mana kita baca Al-Quran tu. Kita meneliti apa yang terdapat dalam Al-Quran dari ancaman serta amaran yang keras. Begitu juga kita menyati perjanjian kita dengan Allah dan memikirkan secara mendalam akan kekurangan dalam hal tersebut. Kan kita macam saya cakap tadi lah, kita baca ayat yang tentang amaran, tentang ancaman kan. Tentang kita baca ayat tentang perjanjian kita dengan Allah kan. Okey, kalau kita saya nak kongsikan firman Allah dalam surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj surah yang ke-59 ayat 21, di mana Allah berfirman, kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan dapat melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Tapi disebabkan Al-Quran ini diturunkan kepada manusia ni hatinya keras, tak mampu untuk jadi seperti itu. Itulah sifat manusia ni kan. Manusia ni hatinya keras kan. Jadi kita sepatutnya macam tadi kita bincangkan, macam kita nak lembutkan hati kita kena gilap hati kita kena banyak bermunajat, kita banyak berdoa, kita kena banyak bangun malam untuk kita gilap hati kita ni. Memang manusia hatinya keras. Kita tak mampu jadi macam gunung. Gunung tu Allah bagi Al-Quran, kalau Al-Quran tu ditimpakan kepada gunung boleh berpecah, boleh pecah sebab dia sangat takutkan apa ayat Quran tu kan, yang Allah, pesanan Allah tu kan. Tapi kadang kita baca Al-Quran tu, kita baca tadabbur, kita tak rasa apa-apa. Sebab kan hati kita ni, mungkin hati kita dah hati kita tak rasa apa-apa. Jadi di mana hati kita tak rasa apa-apa tu, mungkin kita kena banyak istighfar kan.
banyak istighfar supaya Allah ampunkan dosa kita, supaya Allah membersihkan hati kita kan. Itulah. Okey. Seterusnya kalau kita tak mampu juga nak hadirkan rasa sedih, duka cita, atau kita tak mampu juga nak menangis, kan kita sebagaimana yang berlaku kepada golongan Al-Qawwas, maka hendaklah dia menangis atas ketidakmampuannya untuk rasa sedih. Dia tak mampu rasa sedih, dia menangis. Dia tak mampu rasa macam mana golongan Al-Qawwas ni, dia tak mampu nak hadirkan rasa sedih dalam bacaan Quran dia tu, dia pun menangis. Macam tu pun ada kan. Maksudnya kita boleh praktikkan macam Allah, hati aku ni tak rasa apa-apa. Itu kita pun rasa sedih. Kenapa hati tak rasa apa-apa bila baca ayat Quran ni kan. Pun boleh jadikan sebab untuk kita rasa sedih lah ketika baca Al-Quran tu. Okay? Sebab memangnya kita tak rasa apa-apa bila baca Al-Quran tu, itu adalah sebenarnya adalah merupakan sebesar-besar musibah kan. Sedangkan peringatan pada Allah kita tak rasa apa-apa, ini kan pula kalau peringatan pada manusia kan. Kalau peringatan pada Allah pun kita tak rasa apa-apa hati kita. So macam mana kan? Macam itulah. Okay. Dan yang ketujuh, saya mestilah menjadikan doa sebagai perantaraan dengan Allah di dalam setiap urusan hidup. Kerana doa adalah otak bagi segala ibadah. Kan? Mestilah jadikan doa ni sebagai perantaraan kita kepada Allah. Betul? Kan? Apa-apa kita nak, kita kena berdoa kepada Allah. Kan? Hendaklah kita berdoa. Kan? Jangan hanya membaca doa. Apa beza berdoa dengan baca doa ni, lain ke? Kan? Kalau kita berdoa ni, kita mengangkat tangan kepada Allah, mengangkat tangan kita mohon kepada Allah. Kalau membaca doa ni, contohnya macam kita pergi haji, kita pergi umrah tu, kadang kita tak ingat doa tu, kita baca je doa dalam buku tu. Sedangkan bacaan doa dalam buku tu hanya panduan. Kan? Sepatutnya kita baca doa yang kita nak. Kan? Kadang-kadang panduan tu mungkin tak kena dengan apa yang kita nak. Jadi kita berdoa ni apa yang kita nak. Contohnya dalam keadaan sekarang ni kan mungkin macam hari Arafah hari tu kan, semua dianjurkan untuk berdoa sebab hari Arafah tu adalah antara tempat yang mustajab berdoa kan, antara waktu yang mustajab berdoa kan. Yang kita jelas waktu tu memang kalau siapa yang berdoa pada itu, insyaAllah Allah akan makbulkan. So adalah juga orang share panduan-panduan berdoa tu kan. Kita pun baca doa tu. Boleh, tapi apa yang doa yang kita nak sebenarnya? Daripada diri kita sendiri apa dia? Jadi sepatutnya kita kena berdoa apa yang kita nak. Bukan sekadar kita baca je doa yang kita listkan tu kan. Dan doa ni sangat mustajab lah. Orang kata doa ni senjata mukmin. Doa tu senjata mukmin. Jadi dalam keadaan sekarang ni kan, dalam keadaan pandemik COVID ni kan, ya Allah, kita dah berikhtiar. Kita dah berikhtiar dengan vaksin kan. Kita dah berikhtiar dengan ambil vaksin, kita dah berikhtiar untuk jaga SOP. Tapi kehendak Allah kita diuji. Kan? So apa yang kita boleh buat? Kita mohon doa pada Allah supaya Allah tak bagikan benda tu lebih mudarat yang lebih besar kan. Begitu juga kalau berlaku pada orang-orang kita yang terdekat dengan kita kan, diuji dengan virus kan. Apa kita boleh buat? Kita tak boleh nak pergi duduk sebelah dia. Kan kalau kita negatif. Mungkin orang terdekat dengan kita, ahli keluarga kita tu positif. Kita tak mampu nak bagi semangat kat dia sebelah dia. Tak boleh. Hanya apa yang kita mampu buat, kita mampu berdoa je lah. Kan? Berdoa je lah yang kita mampu. Dan kita kena yakin bahawa doa tu adalah satu senjata yang mustajab lah. Senjata yang orang kata tak ada hijab dah kan antara kita dengan Allah. Jadi kita kena yakin lah yang doa kita tu, kalau kita doa bersungguh-sungguh, insyaAllah Allah akan makbulkan kan. Kita doa bersungguh-sungguh, kita doa apa yang kita nak tu kita doa kan. Jangan sesekali kita rasa putus asa. Jangan sesekali kita rasa putus asa, ya Allah aku doa ni banyak kali dah. Pada tahun lepas lah, 10 tahun lepas dah aku doa tapi tak mampu juga. Tak naklah doa. Jangan macam tu kan. Sebab kita tak tahu Allah nak makbulkan doa itu kita tu bila. Sebab Allah yang lebih tahu bilakah waktu yang terbaik untuk Allah makbulkan doa kita tu. Kita bukan minta, ya Allah doa bagilah aku pergi haji tahun depan. Tapi tahun depan masih lagi COVID. Allah nak makbulkan lah sebab itu bukan waktu terbaik untuk pergi haji.
kan. Jadi Allah akan berikan waktu yang terbaik untuk kita. Allah yang lebih mengetahui apa yang terbaik untuk kita. Kita memang minta. Kalau boleh kita semua kita nak minta kan. Tapi Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Kan. So kalau lah doa kita masih belum dimakbulkan, contohnya kan kata waktu bulan hari Arafah tu kita dah berdoa lah, Allah angkatlah COVID ni kan, dia angkatlah COVID, tapi masih lagi ada. Kes masih lagi tinggi kan. Allah tak makbulkan doa aku kan. Maksudnya mungkin time ni Allah nak lagi kita, bukan Allah tak nak makbulkan, tapi mungkin sebab Allah nak dengar lagi kita merintih. Allah masih rindu untuk kita merintih pada dia kan. Sebab tu kita masih lagi diuji dengan pandemik ni kan. Jadi kita kena positif lah. Kita kena positif bahawa Allah masih nak kita merintih pada dia. Allah nak kita ingat kat dia. Sebab tu Allah uji kita dengan pandemik ni. Jadi kita kena teruskan berdoa kan. Teruskan berdoa. Sebab doa kita tu kita tak tahu mana di antara kita yang doanya diterima, diangkat oleh Allah kan. Dan doa yang baik juga adalah di mana kita mendoakan orang lain tanpa pengetahuan mereka. Di mana kita mendoakan saudara kita, malaikat akan mendoakan kita. Malaikat tu orang dekat, makhluk yang dekat dengan Allah kan. Dia tak buat dosa. Dia mendoakan kita. Kita tak tahu. Malaikat mendoakan kita. Kalau kita nak malaikat mendoakan kita, kita doakan saudara kita. Kan? Kita doakan saudara kita, insya-Allah malaikat akan mendoakan kita. Dan doa-doa yang kita pilih tu, seeloknya kita ambillah doa-doa yang masyhur. Doa yang masyhur tu doa yang diambil daripada Nabi Muhammad SAW. Maksudnya Rasulullah yang amalkan doa tu. Maksudnya doa daripada Rasulullah ni, Rasulullah doa dia pendek tapi menyeluruh. Macam kita doa banyak, doa panjang-panjang tapi kadang dia tu nak fokus pada satu je. Tapi Rasulullah doa dia pendek tapi dia pergi pada semua benda. Gitu. Kan antara doa-doa yang kita boleh amalkan macam doa yang masyhur ni, doa ketika hendak tidur kan. Doa ketika hendak tidur ni, kalau siapa ada buku ni, boleh tengoklah. Doa ketika hendak tidur tu, Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bika arfa'uhu in amsakta nafsi faghfir laha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazu bihi ibadakas salihin. Maksudnya dengan namamu wahai Tuhanku, aku baringkan pinggangku dan kerana engkau aku mengangkatnya. Jika engkau tahan jiwaku, itu kalau kau ambil nyawaku, ampunilah diriku. Maksudnya bila saat kita tidur tu Allah ambil nyawa kita, kita mohon Allah ampunkanlah dosa kita. Tapi kalau di masa saat kita tidur tu Allah melepaskan roh kita, kita bangun tu kita masih hidup, maka kita mohon pada Allah, Allah peliharalah diri kita sebagaimana Allah pelihara hamba-hamba yang soleh kan. Maksudnya kita doa ni, doa seperti kita kena amalkan. Kadang kita tidur kita baca doa pendek je kan. Tak baca dah doa yang banyak ni, tapi kalau sebenarnya elok kita amalkan doa ni sebenarnya. Doa ni masuk. Doa ketika hendak tidur. Kan? Panjang doa dia tapi boleh amalkan. Saya nak tambah juga doa ketika bangun tidur macam biasa kita biasa amalkan. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur kan. Maksudnya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kami setelah kami mati. Kan? Kadang-kadang kita bangun tidur je kita baca alhamdulillah je kan. Alhamdulillah, syukur Allah bagi masih lagi bagi kita nafas kan. Tapi sebenarnya eloklah kita amalkan doa bangun tidur sebenarnya. Maksud dia tu lebih bagus kan. Lagi yang boleh kita amalkan doa ketika memakai pakaian dan menanggalkannya kan. Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwalah wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwalah. Biasa kita kalau dulu waktu budak-budak selalu hafal doa ni lah, doa pakai pakaian yang menanggalkan pakaian kan. Maksudnya kita mohon pada Allah, Allah bagikan kita kebaikan pakaian yang kita pakai ni kan. Dan kita mohon pada Allah, Allah menyuruh kita pada kejelekan pakaian yang kita pakai ni. Maksudnya Allah melindungi kita dengan pakaian yang kita pakai. Pun doa untuk kita keluar rumah, iaitu doa ketika keluar dan masuk, itu Bismillah bitawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billah kan. Lagi keadaan sekarang ni memang kita dianjurkan untuk baca doa tu kan, supaya Allah bagaimana kita keluar dalam keadaan pandemik ni, kita tawakal kepada Allah kan. Kalau kita terpaksa juga pergi kerja, tak boleh work from home, terpaksa pergi kerja, memang kita bertawakal pada Allah kan. Tiada daya dan upaya kecuali kecuali pada Allah sahajalah kan. Okey.
Seterusnya doa ketika nak makan yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah. Kan? Maksudnya, ya Allah berkatilah kami pada apa-apa yang kamu rezekikan kepada kami dan jauhkan kami daripada siksa neraka. Sebenarnya doa makan ni kita bukan sebenarnya tak semestinya kita baca waktu makan ni sebenarnya tahu. Sebab maksud dia bukannya maksud untuk makan. Maksudnya, ya Allah berkatilah kami pada apa-apa yang kamu rezekikan kepada kami dan jauhkanlah kami dari siksa neraka. Maksudnya kalau kita dalam solat kita pun kita boleh baca doa ni juga selepas solat kan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar kan. Begitu juga doa selepas makan iaitu alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Okey, saya pernah terbaca lah dia orang kongsikan doa makan tu kan, kita boleh baca, kita kalau siapa yang ada pasangan kan, kita baca, tekapkan tangan kita pada dada pasangan kita dan baca doa tu. Saya tak tahu, tak ingatlah apa fungsi, tapi boleh juga kita buat kan. Okey, lepas tu doa ketika masuk tandas tu memanglah kena baca sebab kita nak jauhkan daripada syaitan kan. Doa ketika masuk tandas, macam mana doa masuk tandas? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabath kan ya. Doa ketika keluar tandas pula, alhamdulillahillazi azqani lazzatahu wa kalau kita biasa baca, kalau doa ketika keluar tandas macam mana? Kalau dalam buku ni dia baca alhamdulillahillazi azqani lazzatahu wa sarafa anni azahu. Kan, itulah banyak lagi juga doa dalam ni. Contohnya wirid selepas sembahyang kan, lepas solat kita baca wirid yang bertasbih subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Tu sebenarnya satu tasbih yang sangat digalakkan lah untuk kita baca selepas solat kan. Lepas tu kita ikuti dengan ayat kursi kan, baca ayat kursi selepas solat pun sangat bagus kan. Dan seterusnya adalah doa ketika selesai majlis. Biasa kalau kita pergi majlis ilmu, kita buka majlis, lepas tu kita baca doa sebelum doa untuk tangguhkan majlis ataupun tutup majlis dengan kata tasbih kafarah wa suratul as kan. Tu doa ketika selesai majlis. Okey, lepas tu doa ketika menaiki kenderaan, alhamdulillahillazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun kan. Doa menaiki kenderaan ni memang kena baca. Sekarang kita di rumah memanglah, tapi kalau lepas ni kita dah boleh berjalan balik kampung, jangan lupa untuk baca doa ni kan, supaya Allah melindungi perjalanan kita daripada mula kita tu. Kalau ada apa nak berlaku kemalangan ke, Allah jauhkan kita daripada kemalangan kan. Kita baca doa tu kan. Doa ketika bermusafir, saat bermusafir pun memang sangat-sangat digalakkan untuk baca doa kan. Banyaklah doa ketika hujan turun, Allahumma sayyiban nafi'an. Maksudnya kalau mana hujan tu pun antara ketika hujan tu pun antara saat yang dimakbulkan doa kan. So kita kena banyakkan berdoa ketika hujan. Dan salah satu juga saya nak kongsikan juga, memang kita melihat anak kecil pun ada doa ni tau. Doa ketika melihat kanak-kanak. Maksudnya kalau kita tengok kanak-kanak tu, kita tak nak, kalau anak tu baru lahir kan, kadang-kadang cakap comelnya baby, comelnya anak kan. Kadang-kadang benda tu akan menjadi satu penyakit, orang kata penyakit ain kan. Jadi kalau kita nak jauhkan daripada penyakit tu, bila mana kita melihat kanak-kanak yang comel, kanak yang sihat semua, dia bacalah izuka bi kalimatillahi tammah min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Maksudnya, aku bermohon perlindungan untukmu dengan kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan dan racun dan dari setiap mata yang membawa kejelekan. Kita tak nak anak-anak ni terkena penyakit ain kan. Penyakit ain. Okey. Jadi itulah banyak lagi doa dalam buku ni. Doa ketika menziarahi orang sakit, doa ketika berduka cita. Doa ketika berduka cita yang biasa juga kita baca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minal zalimin. Maksudnya, tidak ada Tuhan yang berhak menyembuhkan melainkan engkau, sesungguhnya aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Dan bacaan ni juga kita boleh baca ketika solat sunat taubat kan. Kita sujud, kita baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin, ulang banyak kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zalimin. Supaya Allah mengampunkan, Allah
uh, Allah berhak menyembuhkan dan Allah tak masukkan kita dalam kalangan orang-orang yang zalim kan. Alright. So itulah. Jadinya gitulah kan. Kita harapnya 7 poin yang saya bentang hari ni sedikit sebanyak dapatlah memberikan kita satu pandangan ataupun satu orang kata satu refreshment lah untuk kita bila mana kita menjadi seorang Muslim, bagaimana Muslim kita tu dalam di sudut ibadah kita kepada Allah kan. Itulah 7 perkara tadi kan yang saya kongsikan tadi tu. Harapnya semua cik-cik dan perempuan mendapat manfaat lah daripada apa yang saya kongsikan hari ni kan. Kongsikanlah juga kata-kata kawan saya kan, ibadah yang sebenarnya bagi seorang Muslim adalah tangga penyambung untuk seorang hamba itu dekat kepada sang penciptanya kan. Jadi sejauh mana kualiti ibadah kita dalam kehidupan seharian, itulah yang menentukan bagaimana kedudukan kita di sisi Allah SWT. Jadi jom sama-sama kita semak ibadah kita kan. Saya kongsikan sikit lah kata-kata sahabat saya ni. Moga segala ibadah yang kita dirikan dalam seharian kita, pertamanya menjadi betting kita daripada kemaksiatan, menjadi penawar kepada segala resah, gelisah dan penyakit, menjadi penenang dalam menghadapi segala mehnah ujian. Dan moga segala ibadah kita menjadi pendekat bila kita menjauh darinya, peneman bila kita rasa sendirian. Kalau kita rasa sendirian, ibadah kita tu adalah satu peneman untuk kita. Kebahagiaan bila kita rasa kesedihan, kerehatan dalam segala kepenatan. Dan moga segala ibadah kita seharian adalah mihrab keimanan yang suci dan khusyuk hanya untuk Allah SWT kan. Tuhan yang selayaknya kita sembah. Jadi apa yang saya kongsikan hari ini merupakan peringatan juga untuk diri saya sendiri dan sahabat-sahabat yang lain lah. Jadi mana yang kurang tu kita tambah, mana yang dah ada tu, yang dah buat itu kita teruskan istiqomah. Okay. Wallahu'alam bissawab. Mohon maaf lah kalau ada kekurangan daripada perkongsian hari ini. InsyaAllah ada kelapangan, ada izin panjang umur, kita jumpa lagi untuk perkongsian yang akan datang dalam buku Mazayat ni lagi, bab 3 pula insyaAllah. Jadi sama kita untuk majlis kita lah dengan tasbih kafarah wa suratul nas.